Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Mengerusi Surau Al-Jawhar dan barisan para pegawai, barisan JK Surau Al-Jawhar, Taman Sentosa Johor Bahru, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan haji, ibu-ibu hadirin hadirat, guru saya dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dipertemukan. Saya mohon maaf sebab yang lepas saya tak dapat hadir, minta maaf sangat sebab kena sakit pinggang. Minta maaf. Ini dapatnya okey sikitlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin salah step kot ya, dia sebelah kiri ditangkap. Mungkin salah step agaknya. Alhamdulillah. Semua dugaan Allah Taala. Hari ini merupakan insya-Allah lah hari yang terakhir kuliah sebelum kita jumpa Ramadan, mudah-mudahan ya, pada hari Khamis ni insya-Allah. Jadi kita petik satu hikmah daripada kita Al-Hikam, Syekh Ibn Ta'ilah, dan kita kaitkan insya-Allah tentang Ramadan. Mudah-mudahan dapat persediaan kita lah untuk menghadapi Ramadan. Sebelum itu saya suka nak tunjukkan je, bukan apa ni, waliyazubillah, bukannya riak dan sebagainya. Tunjukkan tauliah. Saya ingin saya bawa tauliah. Tauliah mengajar. Sekarang ni jadi isu kan, tauliah mengajar ni yang diwajibkan oleh pihak berkuasa. Jadi kita mohonlah kan, dah diwajibkan untuk mohon, kita mohon. Macam kita bawa kereta lah kan, perlu ada lesen ni Haji ada tauliah. Jadi Haji Ibrahim jangan bimbang dan semua JK jangan bimbang insya-Allah ya. InsyaAllah saya ada tauliah. Cuma tauliah ni kena di renew setiap tahun lah. Dulu arwahnya Kadi yang lama dulu, Ustaz Fahmi, sahabat saya, almarhum Ustaz Fahmi, Masya Allah, baik orangnya. Dia suruh pegawai ni call saya, Ustaz sila datang pejabat. Ada apa? Kadi JB apa, panggil lah. Rupanya suruh isi borang mohon tauliah. Dia lah suruh hadiah dia lah. Dan selepas tu sekarang ni Ustaz Suhaimi Rebu lah, Syekh Suhaimi Rebu Kadi kita, Kadi Johor Bahru. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, tauliah ni bukanlah maksudnya apa ni nak kata, untuk mengelakkan apa yang tuanku titah baru ni dekat sidang DON tu, bukan untuk niat menghalang urusan agama, menghalang usaha dakwah, bukan begitu. Menghalang ustaz yang dah mengajar untuk teruskan dakwah, bukan. Itu sekadar maknanya satu undang-undang. Itu angku sebagai ketua agama kita. Jadi kita kita hormat, kita ikutlah, tak akur insya-Allah. Ini tak salah. Lagipun dari sudut hikmahnya pun, tujuan utama ya, kita kan ada ketua agama, ada ketua agama. Jadi perlu memantau ya, termasuk kuliah ni, kuliah agama, syarah agama ni perlu dipantau. Kalau tak dipantau, kita bimbang kan, ajaran-ajaran entah apa-apa nanti kan. Kita kan saling menghormati. Kita ni orang Melayu, orang Malaysia, orang Johor di sini dah lama. Selama ni kita mengamalkan, contohnya amalan-amalan bulanan, amalan mingguan kita kan, tarawihnya, yasinannya, sebagainya lah, wirid hadiran kita. Jadi benda-benda itu benda-benda dah lama kita amalkan turun-temurun oleh para ulama dahulu kala, sampailah ke hari ini. Tiba-tiba datang pula
syekh mana kata, ustaz mana kan, dia ceramah, dia mengatakan itu tak betul, itu semua adalah bid'ah kan. Syekh YouTube ajar pun pandai cikgu maknanya. Jadi kita jadi bercelaru, baik-baik dah diamalkan oleh ustaz-ustaz kita, ustaz selama ni ajar kita amalkan. Contoh, saya nak bagi contoh selama ni kita belajar dekat sekolah agama, dekat sekolah menengah sampai ke masuk ke U, yang kita belajar, kita faham. Contoh dalam bab sirah Nabi misalnya, saya nak share sikit sejarah Nabi itu kan kita faham, kita belajar selama ni, yang di mana Rasulullah SAW ketika dapat wahyu di Gua Hira tu kan, wahyu pertama tu, ketika Jibril AS peluk Nabi tu kan, Iqra, bacalah kan Nabi jawab apa? Ma ana biqari, dengan takut, dengan apa kan, curiga, takut, bimbang, terperanjat. Nabi kata ma ana biqari, aku tak tahu baca. Aku tak baca apa, aku tak tahu baca. Ma ana biqari, maksudnya aku tak tahu baca, aku bukan orang yang pandai baca. Itu yang kita belajar kan, itu yang kita faham. Maknanya Nabi menafikan tak pandai baca. Nabi beritahu Jibril AS ketika itu memang dia tak boleh baca. Ma ana biqari, aku tak pandai baca, aku tak boleh baca. Sebab baca ni kena belajar, kena berguru, kena ada cikgu, belajar huruf semua tu. Tapi Nabi memang namanya pun ummi ni tak pandai baca, tak boleh menulis. Jadi itulah jawapan yang Nabi sebut. Tuan-tuan bayangkan, tiba-tiba saya pun ada dapat maklumat, ya, ada seorang dululah, dah lama jugalah, kawan-kawan saya juga. Jadi dia buat majlis kat rumah dia ni di Johor ni. Panggil ustaz daripada, bukan Johor lah, daripada Selangor ketika itu. Masya-Allah. Ya, jadi dia ustaz buat ajaran dan mengatakan, menjelaskan bahawa sebenarnya yang kita faham selama ni yang Nabi tak tahu baca tu salah. Pula dah. Salah, dia kata sebenarnya Nabi bila malaikat Jibril tanya tu ma ana biqari, iqra ma ana biqari, aku tak pandai baca, jawapannya bukan begitu. Sebenarnya yang Nabi jawab, tuan-tuan, kata dia, yang Nabi jawab ketika Jibril tanya baca, iqra, bacalah. Sebenarnya yang Nabi jawab, aku nak baca yang mana? Aku nak baca yang mana? Nampak tak? Kan lain tu. Hampir-hampir sama. Ya, sebenarnya kita belajar selama ni ma ana biqari, aku tak pandai baca. Tiba-tiba ustaz berkenaan tu ajar dalam jemaah tu, dalam majlis tu, Nabi jawab sebenarnya bukan itu. Nabi jawab sebenarnya aku nak baca yang mana? Aku nak baca ni ke nak baca ni? Mana macam dia menafikan bahawa Nabi itu ummi. Dia menafikan bahawa Nabi itu tak pandai membaca. Bertanya, maknanya boleh baca, cuma nak baca yang mana? Itu je. Kan salah, tak betul. Kan halus. Kat situ lah perlunya tauliah. Kita memantau biar fahaman selaras, selari. Selama ni pun kita dulu, tuan-tuan, saya ingat lagi, kita macam kecil-kecil lagi, ya, bayi-bayi roti, kita datang jual roti dengan mazhab lain dia kan lain mazhab kan. Kita okey je, kita ahli sunnah wal jamaah okey je. Sampai hari ni pun ada lagi masjid dekat bandar tu, jalan apa tu, Jalan Ibrahim, jalan apa itu, Masjid India tu kan. Okey, kita faham ni memang mazhab begitu, dengan bacaan bismillah slow kan, ketika jemaah kita faham kan. Sana-sana masih tak tahu sekarang tak tahu, tapi maknanya kita faham itulah amalan dia dan itu mazhab dia. Dan dia pun tak kacau kita pun tak kacau dia pun tak kacau kita. Dia pun tak sibuk kata kau ni salah ni, baca Fatihah tak boleh bismillah kuat-kuat, kena pelan-pelan kan. Tak pernah pun berlaku ni. Tiba-tiba zaman sekarang ni, bila yalah dah makin terpelajar, dah makin ramai dah pergi Mesir, pergi Saudi, pergi Jordan, pergi apa, dah jumpa syekh-syekh sana. Bukan salah, tak salah, itu fahaman dia, itu mazhab dia. So nak bawa ke sini, nak serapkan ke sini, itu yang jadi masalah. Jadi itulah tujuan dia, tauliah ni. Jadi mohon je lah, apa masalahnya, mohon lah. Ini dipertikaikan mungkin yang menemuduga tu, yang ditemuduga tu lebih berilmu, lebih alim daripada yang yang bertanya, yang ustaz yang nak mohon tauliah tu, kata dia sebagai ustaz lah, mengatakan lebih alim. Tuan-tuan, bukan masalah lebih alim tak alim. Ini macam lesen kereta juga agaknya kan. Kalau boleh contohkan lah nak bawa lesen pakar macam mana pun, kalau tak ada lesen kena saman juga kan. Polis, mana lesen awak? Saya pakar ni, saya racing, wakil Johor ni, menang tapi tak ada lesen, kena saman.
Kan begitulah tuan-tuan, maknanya tauliah ni macam lesen lah, kita mohon je lah ya, bukannya apa-apa pun mohon insya-Allah. Jadi Haji Ibrahim dan JK jangan bimbang insya-Allah. Saya antara ustaz-ustaz yang ada tauliah insya-Allah. Alhamdulillah. Tadi baru jumpa sahabat saya Ustaz Aris yang uruskan bab tauliah ya di negeri Johor Bahru insya-Allah. Jadi sedang hadirin sekalian, insya-Allah tersambung malam ini kuliah tentang Al-Hikam. Pernah kita kupas dulu, kita ulang balik. Ada kita nak kaitkan dengan insya-Allah dengan Ramadan Al-Mubarak insya-Allah. Yang berkata Syekh Ibn Athaillah rahimahullahu taala, tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafih, tahaqqaq bi dhullika yamudduka bi izzihi, tahaqqaq bi ajzika yamudduka bi qudratih, tahaqqaq bi du'fika yamudduka bi haulihi wa quwwatih. Kata Syekh Ibn Athaillah rahimahullah ta'ala, tahaqqaq, apa tahaqqaq? Buktikanlah, maknanya buktikanlah, tunjukkanlah, buktikanlah dengan sungguh-sungguh sifat-sifat kekuranganmu, nescaya Allah akan membantu engkau dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maknanya kalau kita nak dibantu Allah, menurut Syekh Ibn Athaillah ni, kalau kita mahu dibantu Allah yang maha sempurna, yang tak ada cacat celanya, kita ni yang banyak kekurangan kita ni, kita nak dibantu Allah, maka kita kena, pertama kena tahaqqaq, kena buktikan, kena mengaku kita memang kurang, kita memang banyak slack, kita memang banyak dosa, kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Kena ngaku dulu, barulah Allah akan tolong kita dengan memberikan kesempurnaannya insya-Allah. Yang pertama. Yang kedua, akuilah kehinaanmu, nescaya Allah akan menolong padamu dengan kemuliaannya. Nampak? Dia soal mengaku tak mengaku je. Kan? Kalau sebenarnya kita lihatkan, kita renungkan, manusia semuanya, makhluk semuanya lemah. Makhluk semuanya hina sebenarnya, makhluk semuanya tak kuat. Yang kuat hanya Allah, yang mulia hanya Allah. Kan, tetapi dah digoda oleh syaitan, nafsu, syahwat, sebagainya, maka kita pun terlupa. Manusia pun sombong. Itu yang ada sombong, ada takabur, ada rasa dia hebat, ada rasa dia lebih mulia, sebab dah digoda oleh syaitan tu lah. Jadi macam mana Allah nak bantu? Dah dia mengaku dia hebat, dia mengaku dia lebih mulia daripada orang lain, maka Allah biarkannya lah. Bahkan sebaliknya pula, mungkin kali itulah yang dia faham, yang dia mengakui bahawa dia lebih mulia, bahkan jawapannya Allah hinakan dia pula. Contoh jelas iblis, syaitan, dia mengaku dia lebih mulia. Khalaqtani min apa? Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau jadikan Adam daripada tanah, aku daripada api. Ya Allah, tak mungkin aku nak boleh sujud ke dia, hormat dia, tak mungkin, sebab aku lebih mulia. Maka apa hasilnya? Adakah dia semakin mulia? Tidak, dia semakin hina. La'natullahu alaihi, Allah laknat pula sampai bila-bila. Masya-Allah. Itu contoh, sebab dia tak mengaku, dia takabur, dia tak mengaku dia tu hamba Allah. Maksud dia tak mengaku, dia mengaku dia hamba Allah, tapi dia tak boleh terima, dia kena hormat pada Adam alaihissalam, sebab yang perintah tu Allah sebenarnya, tapi dia lupa bahawa dia tu makhluk. Dia rasa dia lebih hebat, lebih mulia. Jadi macam mana Allah nak tolong? Akhirnya dia dihukum lah. Begitu. Jadi maknanya kena akui. Kita akuilah kehinaanmu, kata dia, kata Syekh Ibn Athaillah, nescaya Allah akan menolongmu dengan kemuliaannya. Kemudian akuilah kekuranganmu, nescaya Allah akan menolong kepadamu dengan kekuasaannya. Akuilah kelemahanmu, nescaya Allah akan menolongmu dengan kekuatannya. Allahu Akbar. Jadi sidang hadirin sekalian wal hadirat, bertuahnya kita dan bertuahnya umat Islam sedunia, dulu kini dan selamanya, dengan hadirnya Ramadan Al-Mubarak. Bertuah sungguh-sungguh. Sebab apa? Bila hadirnya Ramadan Al-Mubarak ni, Masya Allah, automatik kita pun dah wajib kena puasa siang hari. Walaupun makan macam mana pun steady, tapi bila siang hari puasa memang ada rasa lemahnya, memang ada rasa dahaganya, memang ada rasa lapar, ngantuk, semua ada, komplit. Tak apalah, sebab memang Allah nak suruh kita rasa begitu.
Sebab bila kita rasa kita lemah, kita rasa kita haus, dahaga, baru kita sedar bahawa kita ni memang lemah, kita memang tak kuat, memerlukan makanan, memerlukan bantuan Allah Ta'ala. Tapi Alhamdulillah dengan sebab dengan kekuatan hikmah kita sahur tu, kita ikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tasahharu fa inna fi suhuri barakah, misalnya, ya, bersahurlah kamu sebab sahur itu ada barakah. Ya, jadi kita jaga supaya jangan miss sahur tu, kan. Kalau boleh bukan setakat sahur tapi melewatkan sahur, kan. Lambatkan sahur. Bukan awal-awal sahur, tak, lewatkan sahur. Kita ambil sunnah-sunnah ni. Jadi kita Alhamdulillah ada kekuatan. Alhamdulillah. Pengalaman dah lama dah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, nak tak nak, insya-Allah bila Allah pilih masuk Ramadan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu satu hadiah sebenarnya, satu peluang yang Allah beri pada kita, tanda rahmat Allah Ta'ala, tanda kasih Allah pada kita sebenarnya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau boleh orang-orang yang dah meninggal dunia tu, dalam kubur, alam barzah tu semua, kalau boleh nak bangun balik, nak hidup balik, nak jumpa Ramadan ni, kan, nak puasa, nak tarawih, nak beramal, nak sedekah, semualah kalau boleh. Tapi tak boleh, dah kembali ke rahmatullah. Tapi tak apalah, jalan cara mereka lah, mereka dah menikmati, sedang menikmati rahmatullah, tuan-tuan. Dalam liang liang lahat tu, di alam barzah tu, sebenarnya bagi orang yang beriman, satu jannah, raudhah min riyadil jannah, taman-taman syurga. Bayangkan, best tak taman syurga? Best, sebenarnya best. Masya Allah, tuan-tuan, saya baru ni jumpa, subhanallah, rahmatullah alaihi, ustaz kita almarhum Ustaz Anwar bin Husin Al-Jabari, sahabat saya, kan, Ustaz Anwar. Allahu Akbar, saya baru ni saya kuliah dekat surah Al-Husna, ya, Seri Alam. Situ ada jemaah, situ ada sahabat dia, Abang Din tu. Biasa bawa ustaz duduk, ya, pergi mana-mana, jadi macam driver lah gitu, bawa ustaz ke mana, ceramah mana rawan. Di situ saya begitu lagi, ya Allah, saya pun terkejut dengar. Dia kata, ustaz, ana tu masa Ustaz Anwar meninggal, ana mimpi, ustaz, mimpi jumpa dia. Benda rapat betul dengan Ustaz Anwar tu. Kata ana mimpi jumpa arwah je, ustaz. Begitu ana kata, Bandin, jom mai ikut saya, jom mai ikut saya. Sana best lah tadi. Ustaz Anwar cakap dengan dia, Bandin tu, jomlah Bandin ikut saya, sana best, sana. Masya Allah, subhanallah. Mana dia ajak sahabat dia, kan, nak beritahu sana best. Memang best lah, sebab dia orang yang beriman, orang yang Masya Allah, kita mengenal Ustaz Anwar macam mana, kan, subhanallah, maknanya seronok. Tu bagi mereka yang dah balik lah. Tapi dalam bab ibadah masih lagi peluang tu untuk beribadah dah tak ada lah, kan. Kita yang masih berpeluang untuk beribadah ni, kita rebut sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi apakah ada persediaan kita untuk menghadapi Ramadan ni, ya. Sini saya nak cuba mana sempat, insya-Allah ada 20 wasiat saya share sini, ada daripada internet ni, ya, dalam bahasa Arab saya sharekan, tuan-tuan. Ada 20 wasiat listi'dad Ramadan fi syahr Sya'ban. Ada 20 wasiat untuk persediaan menghadapi Ramadan di bulan Sya'ban sekarang ini, ya. Ma'a qurbi qudumi syahril karim wa qabla ayyamin Ramadan usi nafsi wa iyyakum bil ati. Kata Syekh ni, dia kata dah makin hampir Ramadan ni, maka aku ingin berwasiat pada diriku dan pada tuan-tuan semua tentang wasiat berikut. Yang pertama yang kita kena buat, ud'ullah ayyablughaka syahrul Ramadan. Doalah pada Allah, mintalah pada Allah supaya kita diberi peluang jumpa Ramadan. Alhamdulillah kita dah buat, kan, imam kita dah baca setiap solat, Allahumma barik lana fi, dulu lagi sejak Rajab lagi, kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa yang Nabi ajar, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan jumpalah bulan Ramadan. Doa yang kena kena minta, ya, sebab Nabi sendiri pun baca doa tu, kan. Yang kedua, dah doa, yang kedua apa? Bila dah jumpa, dah doa, Allah makbulkan, insya-Allah taala. Rabu malam Khamis ni kita dah start tarawih, insya-Allah taala, mudah-mudahan, kan, Khamis, kan, mudah-mudahan lah, kan.
Jadi dah start puasa Khamis tu, dah jumpa tu masuk maghrib je, ushkurullah ala bulughi syahr. Syukur kepada Allah, syukur kepada Allah sebab kita dah dipilih oleh Allah untuk masuk ke Ramadan. Kena syukur. Kalau boleh sujud syukur. Dapat tahu je maghrib je, confirm je. Dapat tahu ni di TV beritahu memang diisytiharkan puasa sekian. Sebut alhamdulillah, syukur. Kalau boleh sujud syukur, alhamdulillah ya Allah jumpa Ramadan. Itu sifat orang yang beriman lah. Tapi amat malang lah bagi orang yang bila diisytiharkan nak berpuasa, Allah puasa lagi, habis. Itu kesian, itu malang, itu kesian nanti kan. Itu bagi doakan dia dapat hidayah lah kan. Kita kan sepatutnya kena syukur, alhamdulillah kita boleh dapat jumpa Ramadan tu kan. Sebab Nabi sendiri pun ketika dah masuk Ramadan, Nabi kumpulkan para sahabat dan bersabda, kumpul. Nabi kita tahu dengan gembiranya, atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatu syayatin, lillahi fihi lailatul khairin min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Rawahu Nasa'i wal Baihaqi. Sahih, hadis sahih. Nabi beritahu, telah datang kepada kamu Ramadan, telah tiba Ramadan pada kamu semua. Nabi kata kan, bulan yang barakah, Allah fardukan ke atas kamu berpuasa, dan dibuka seluruh pintu langit dan ditutup semua pintu neraka. Allahu Akbar. Dan dirantai, diikat syaitan-syaitan, diikat. Dalam Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi isytiharkan tu. Ada offer kan. Kita offer apa? Masa Ramadan offer apa? Lelong langsir murah. Baju raya murah, kuih murah, lelong mari. Nasi Arab, kambing. Aduh, ustaz. Buffet Ramadan dari mama. Allahu Akbar. Bukan salah, tak salah, tapi jangan lupa kempen juga tu kan. Kempen apa? Beritahu dah masuk bulan ibadah ni. Mungkin kena buat poster agaknya ke. Sekarang mudah, handphone je kan, WhatsApp ke, kata blast kan, Facebook ke, katakan atas nama surah Al-Jawhar. Biasalah ucapan tahniah, syabas kan, dapat jumpa Ramadan, begitulah. Jadi pertama tadi apa? Doa nak jumpa Ramadan. Yang kedua, syukur bila dapat Ramadan. Yang ketiga, istabshir bi fadail syahr. Bergembira dengan kelebihan-kelebihan bulan Ramadan ni yang penuh dengan apa? Dengan fadilat, dengan kelebihan. Allahu Akbar ya. Misalnya apa? Kelebihan Ramadan apa? Pertama misalnya fatahu abwabul jinan. Bayangkan pintu syurga dibuka. Bayangkan kalau lah boleh nampak Allahu Akbar. Satu pintu syurga tu, dia punya besar dia, luas dia. Ada hadis yang mengatakan, hadis sahih mengatakan antara daripada, saya lupa yang tepat, daripada Iraq ke mana tu, Iraq ke Syam ke apa, pintu tu dibuka, pintu tu dia punya besar yang tu, jauh besar sungguh. Dan ada satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Nama pintu special untuk orang yang berpuasa saja. Lalu pintu tu Babur Rayyan, dibuka pintu semua, special lah. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Ni bulan Ramadan ni. Dosa diampunkan kan, dapat rahmat Allah mencurah-curah, masya-Allah, dan dibebaskan daripada api neraka. Kan setiap malam ada hadis yang lain mengatakan 1000 hamba Allah bebaskan daripada api neraka setiap malam. 1000 yang dah confirm masuk neraka Ramadan, setiap malam pertama tu Allah dah bebaskan dengan rahmat dia. Allah bebaskan, Allah pilih mana-mana hamba yang dipilih bebas daripada api neraka. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah taala bebas daripada api neraka Allah taala, amin ya rabbal alamin. Kan bebas api neraka kan, begitulah kelebihan Ramadan. Kita kena kelebihan apa ni? Kelebihan dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat dahsyat. Amalan sunat dijadikan macam amalan fardu. Amalan fardu jadi dilipat gandakan kan. Lebih 70 kali ganda amalan fardu. Kelebihan memberi orang berbuka puasa juadah berbuka puasa dengan puasanya, dengan qiyamnya. Hadis Nabi mengatakan apa?
yang tentang puasa tu, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa Nabi kata yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dia sambut puasa dengan penuh keimanan. Tuan-tuan, memanglah kita ni kalau nak layan nafsu kita ni memanglah malas. Layankan nahwa nafsu kita ni memang tak suka Ramadan. Kan cakap terang-terang je, Ramadan ni kena puasa. Kena kurang makan di siang hari lah. Nafsu ni nak makan, nak tidur je kan. Nafsu ni nak malas, memanglah berat. Tiba-tiba Allah Ta'ala tolong kita, satu dunia Allah tolong. Wajib puasa siang hari. Bila kita kena puasa, bermakna automatik badan kita ringan. Makan kurang, badan ringan. Ringan ibadah, itu yang berlaku. Bulan Ramadan masjid surau penuh sebab ringan untuk beribadah. Alhamdulillah, alhamdulillah, rahmat Allah tu. Allah bantu lagi. Syaitan selama ni yang goda kita ni ada nafsu. Syaitan pula kacau kita kan. Nak ibadat dia kacau, dah ibadat dia kacau lagi, sama kacau dah, kerja dia memang kacau kan. Nama pun syaitan. Bulan puasa Allah ikat dia, jangan kacau hamba-Ku. Maka kita bebas. Alhamdulillah, alhamdulillah kan. Jadi maknanya tuan-tuan, satu Allah tolong bantu kita. Ada pula malam Al-Qadar pula, Allahu Akbar kan. Satu malam beribadah tu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, Allah tak kata sama dengan 1000 bulan. Allah kata khairun Lailatul Qadri khairun min alfi syahr kan. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik. Mungkin 2000 bulan, mungkin 1500 bulan, mungkin 1000 tahun. Tak tahu. Itu sebab Allah Taala punya kerja kan. Begitulah sidang hadirin sekalian ya. Kelebihan Ramadan kena gembira, kelebihan puasa, kelebihan bagi orang zaman buka puasa, masya-Allah. Yang ketiga, yang keempat, i'zam ala tarki dhunubi wa taubah. Berazam untuk tinggalkan dosa dan bertaubat nasuha, insya-Allah ya. Mana kita sebelum Ramadan ni kita kena berazam ni, sungguh-sungguh nak bertaubat, kalau boleh. Kalau selama ni adalah hamba Allah yang tak pernah puasa, ada hamba Allah tentang manusia, jenis manusia ni memang tak tahu nak kata apalah. Hidayah Allah Ta'ala lah kan. Nak sakit cubalah, ni usaha pun macam tak ada je kan. Daripada awal puasa sampailah dan nak raya dah raya pun, orang raya dia raya. Puasa tak puasa, tu problem tu. Ada orang macam ni. Doa lah, berazam lah, insya-Allah. Cuba kan, berazam. InsyaAllah Allah bantu dengan berazam, insyaAllah. Ni power of puasa tu pada sahur tu, daripada niat tu. Niat nak puasa je, automatik Allah bantu, insyaAllah. Dia ringan, insyaAllah kan. Jadi kena berazam untuk tinggalkan dosa, untuk bertaubat nasuha, insyaAllah ta'ala ya. Bismillah. Allahu Akbar. Yang kelima ya, khattid musbiqan lil istifadah min Ramadan. Kena rancang ya, rancang untuk apa? Rancang untuk apa nama ni, melipat gandakan amal ibadah kita di bulan Ramadan ni. Kena plan, rancang kat mana, mungkin nak sedekah mana, mungkin nak tarawih mana, mungkin nak buat apa, amal baik. Kena rancang, kena plan. Tidur pukul berapa, makan apa, tak apa dah, kena rancang lah kan. Pastikan macam mana kita boleh setiap maknanya waktu-waktu yang mustajab tu kan, waktu-waktu untuk mengaji Quran, buka Quran, berazam untuk khatam Quran, berazam untuk untuk tidur awal, untuk bangunkan apa nama ni, keluarga semua sahur sebagainya ya, berazam untuk infak sebagainya lah kan. Berazam, insya-Allah buat baik. Yang keenam, qum bi'idadi barnamij khas li du'a wa zikri. Sebelum Ramadan ni kena bangunkan ya, persediaan khas, ada program khas untuk doa dan zikir. Sebelum Ramadan ni kena siap sedia untuk kita apa nama ni, teruskan amalkan maksuratnya, doa. Setiap doa-doa kita kena doa selepas solat, doa sebelum tidur, selepas bangun tidur. Dah kena biasa ni, teruskan nak rancak lagi ni ya. Khasnya bulan Ramadan tuan-tuan, doa yang makbul. Khasnya ketika sahur tu
istighfar sahur tu, ketika sahur istighfar. Kan dah makan tu kejap je, sementara tunggu azan tu istighfar. Astaghfirullahalazim. Kalau cantik lagi kita istighfar, bacaannya sekali tapi dapat berbilion-bilion pahala. Istighfar istighfar yang bagus kita baca waktu subuh, waktu sahur tu. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu istighfar tu baca sekali, tapi dia punya pahala tu sebab kita minta ampun untuk kita dan juga untuk seluruh muslimin dan muslimat di dunia ni, di alam semesta ni. Bila semua muslimin dan muslimat atau mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup atau yang telah telah kembali ke rahmatullah, berbilion tu di atas dunia dan campur dengan yang di alam barzakh. Bayangkan, sebut sekali astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ulang tu je, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sambung boleh juga astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Astaghfirullah ni ketika apa? Ketika sahur tu adalah makan cantik. Kalau ayah ke siapa ke, ibu ke, mak ke, siapa-siapa yang ingat lah, baca semua ikut, semua baca istighfar ni ketika sahur. Dan ketika nak buka tu pun doa yang mustajab, masya-Allah. Kan doa yang mustajab ketika nak menghadapi buka puasa tu. Itu doa yang makbul. Kan. Kemudian yang ke apa tadi? Doa tadi kita siapkan. Ya, sediakan doa sebab dalam bulan puasa Allah Taala kan dalam surah Baqarah Allah sebut apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kan, adalah apa ni, ketika hamba-Ku tanya tentang Aku, wahai Muhammad, beritahu dia bahawa Aku dekat. Fa inni qarib, Aku dekat, dan Aku makbulkan doa-doa hamba-Ku. Maka hendaklah mereka jawablah seruan-Ku dan beriman dengan-Ku. Kan, semoga mereka menjadi orang yang dapat petunjuk dan bimbingan. Ya. Yang ketujuh, i'zam ala ightinamihi wa imarati awqatih. Sebelum datang Ramadan ni kena berazam untuk berazam untuk cuba buat terbaik lah. Cuba nak, kata orang utara, pulun ni. Cuba nak pulun lah, buat terbaik lah dalam amal-amal soleh ni. Kan, kalau boleh nak khatam Quran, kalau boleh nak tarawih, nak tahajud, nak sedekah, semualah jaga amal ibadah. Kalau boleh nak kita naikkan kualiti puasa kita, bukan hanya puasa umum saja. Kan, kita nak puasa khusus, khawas ataupun khawasul khawas, special lah. Kan tiga puasa, tiga kategori puasa kan. Orang yang berpuasa ni, pertama puasa orang umum, orang awam. Dia tahan lapar dan dahaga je, tak makan tak minum, tapi masih buat dosa, masih Allahu Akbar, mainlah dosa mulut, dosa mata, dosa semualah. Ya, kemaluan, dosa apa semua, maknanya dosa-dosa hati sebagainya lah. Masih itu dia tahan lapar dan dahaga je. Sayang, sebab ada hadis yang Allah Taala tegur ni. Ya, siapa-siapa yang berpuasa tapi tak tinggalkan walam yad'u qaulu zur, atau kata dia puasa tapi dia tak tinggalkan perkataan-perkataan yang buruk-buruk. Mulut dia cakap yang buruk-buruk, ngumpat, kata, caci, nista, yang tak baik. Jadi Allah kata apa? Aku tak perlukan puasa dia. Gitu kan. Tapi jangan pula orang salah faham, dibuat tu alasan. Oh, kalau gitu memang aku tak boleh puasa lah, aku tak payah puasa lah. Yeay. Allah, kesian kan. Maknanya bukan tak payah puasa, puasa wajib. Kan, bahkan hukuman bagi orang yang tak puasa, kalau dapat tangkap orang tak puasa kan masuk dalam lokap kejap tu, kan hukumannya tak boleh diberikan makanan sampai berbuka puasa walaupun dia tak puasa. Katalah kena tangkap tengah makan kan dekat warung, mana-mana warung tempat tangkap dia masuk dalam lokap kejap kan. Hukuman dia apa? Tak boleh dia bagi makan. Dia kena sama macam orang puasa walaupun tak puasa, tapi dia sebab kesalahan dia makan di khalayak ramai kan. Tak boleh.
Dia kena hormat orang yang berpuasa. Begitulah. Ya. Macam ibu-ibu lah kan, kata ibu-ibu ya, yang tak puasa uzur, walaupun dia uzur tapi sepatutnya dia kena jaga, kena hormat orang yang berpuasa kan. Teman-teman uzur elok je kan, nasi lemak yang telur mata yang telur dadah elok, yang betul yang betul puasa kan, elok je kan, mi goreng kan, mi bandung baik punya kan, bawa tengah hari pukul 12 elok je kan makan. Janganlah, maknanya nak makan boleh tapi maknanya kena hormati bulan Ramadan itu. Ya, jadi kena berazam untuk merebut segala peluang ya, untuk beramal ibadah. Dalam Quran apa Allah sebut, dalam Quran surah Muhammad Allah sebut fa idza azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Dan apabila mereka berazam untuk buat satu perkara, dan kalau mereka benar-benar tunaikan azam mereka itu, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik daripada untuk mereka tu. Maknanya Allah Taala, maknanya tuan-tuan sidang hadirin sekalian, bukan setakat berazam tapi tunaikan kan, berazam ya, untuk tunaikan insya-Allah. Tapi kita ni nak berazam pun sebenarnya pilihan Allah, kita memang minta bantuan Allah Taala. Yang jadi masalah bila azam pun tak ada, niat pun tak ada, tu sayanglah. Jadi kita ni kena berazam untuk masuk Ramadan, berdoa, berazam, nampak tak persediaan tu nak jumpa Ramadan tu. Jadi bila jumpa tu kita dapat anggap peluang tu. Kan kita ingat lagi ketika Nabi naik mimbar tu. Ya, naik mimbar, langkah pertama tangga Nabi sebut apa? Amin. Langkah kedua Nabi sebut lagi amin. Ketiga amin. Doanya tak ada ya. Nabi sebut amin je. Amin, amin, amin. Sampai atas sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa sebut amin? Doa apa ada doa apa? Nak tahulah ada doa apa. Kenapa sebut amin tadi?" Kan, dan Nabi jawab, ketika aku langkah nak tangga pertama, Jibril alaihissalam berdoa, "Ya Allah, sekiranya ada di kalangan umat Muhammad ini ya yang sempat jumpa Ramadan, ya, diberi pilihan untuk jumpa Ramadan tapi dia tidak rebut peluang jumpa Ramadan tu, sampailah dia abaikan Ramadan ni dengan tak puasanya, dengan maksiatnya, dengan segala-galanya lah. Dia tak umpamakan, dia tak hargai kelebihan dapat jumpa Ramadan ni, sampai pun tak minta ampun, sampaikan dia abaikan dan tak diampuni engkau ya Allah, maka ya Allah binasakan dia, jauhkan dia daripada rahmat-Mu ya Allah." Nabi pun sebut amin. Allahu Akbar. Yang doa Jibril, yang aminkan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Yang kedua, tangga kedua amin lagi. Tadi aku dengar Jibril baca doa, "Ya Allah, sekiranya ada di kalangan umatku, umat-umatmu, umat Nabi Muhammad ini yang sempat diberikan peluang jumpa lagi ibu ayah dia masih hidup di dekat dunia ni, dua-dua ke ataupun seorang ke, tapi dia tidak jadikan orang tuanya itu sebagai satu modal tempat untuk dia berbakti sampai dia dapat dapat rahmat-Mu, dapat ampunan-Mu ya Allah, mana jadi penyebab dia masuk ke syurga-Mu ya Allah." Mana sedang kata dia abaikanlah orang tua dia, dia tidak jaga, tidak hormat, jadi anak yang derhaka misalnya, tidak jaga ibu ayah, tak berbakti, sedangkan ada lagi hidup tu, maka ya Allah jauhkanlah daripada rahmat-Mu ya Allah. Nabi kata amin. Allahu Akbar. Yang ketiga, ya Allah, sekiranya ada di kalangan umat Muhammad ini yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tapi dia tak sambut dengan selawat dan salam, maka ya Allah Kau jauhkanlah daripada rahmat-Mu. Amin. Jadi sidang hadirin sekalian, maknanya itulah doa-doa ya, doa-doa yang ancaman, sebenarnya ancaman ya, doa ancaman kepada kita lah sebenarnya ya. Jadi kita cuba berazam dan berdoa, insya-Allah semoga Allah beri kita kekuatan ya. Yang ke-8 persediaan kita, ibda biquwwah wa himmah wa nasyat. Qabla ayyam min Ramadan ibda biquwwatin wa himmah wa nasyat. Fal bidayat al-qawiyyah tusiluka ila ab'adi mada ya. Ya Yahya al-Quran, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Allah sebut dalam Quran, wahai Yahya, ambil kitab tu dengan kuat. Maknanya paksa diri, push, kuat. Kena lawan berazam, insya-Allah berazam boleh. Boleh. Sebab kita kena berazam ni untuk sambut dengan apa nama ni, cubalah sedaya upaya kan. Begitu. Bukan kita
apa nama ni, tak ada semangat, tak ada kerajinan, tak ada usaha pun, tuan-tuan. Mana usaha, apa maksud usaha ni? Kalau lemah, kalau katakan mengantuk, usahalah, tidur kejap, mana kalau ngantuk, mandilah, segar balik, usaha, begitulah. Kalau katakan kita apa nama ni, selama ni mungkin puasa, bagi orang yang tak puasa mungkin sebab dia asyik fail je untuk bangun sahur, usahakan suruh bangun sahur tu, makan sahur, dia lewatkan sahur, begitulah. Mana kena berazam dengan kekuatan untuk menghadapi Ramadan. Yang ke-9, ista'in billah wala ta'jaz, minta tolong dengan Allah, jangan rasa lemah. Kalau kita ni adalah hamba Allah yang lemah. Tadi tu kita dah sebut, kata Syekh Ibn Athaillah, kita kena sedar kita memang lemah, mengaku dia dah mengaku lemah, tak tolonglah dengan Allah, Allah akan kuatkan. Begitu, insya-Allah. Dah azan, kita beri ruang untuk azan, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sidang jemaah sekalian, tuan-tuan, marilah kita berazam sama-sama, insya-Allah, untuk kita, tuan-tuan, melaksanakan puasa yang terbaik mudah-mudahan, Tapi apapun kita perlu sentiasa berdoa dan merayu dan merintih, bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa untuk membantu kita, melawan hawa nafsu kita, melawan segala sifat kita yang lemah, yang kurang ini. Pertama, kita kena mengaku kita memang lemah, kita mengaku kita memang banyak dosa, kita mengaku kita memang banyak kelemahan. InsyaAllah Allah akan tolong kita dengan kekuatannya, dengan insyaAllah dengan kesihatan, keafiatan, taufik dan hidayahnya, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan sidang hadirin sekalian, dan jangan lupa satu amalan bulan puasa ni. Puasa adalah bulan pertama, Ramadan adalah bulan puasa, kita faham, kita kena puasa, dan juga bulan qiyam, dan juga Al-Quran, Al-Quran turunkan, bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, masya-Allah, jadi kita berazam, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, insya-Allah Allah pilih kita untuk kita mendalami Al-Quran, mudah-mudahan, mudah-mudahan, sebab Al-Quran satu apa nama ni, kalam Allah, ya Allah turunkan di bulan Ramadan al-Mubarak, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, amalan lain bulan Ramadan ni, dulu Nabi pun bulan Ramadan paling banyak bersedekah. Jadi antara amalan lain, bila puasa ni kita bersedekah, memberi juadah orang berbuka puasa. Itu puasa double namanya. Puasa double, 2 kali puasa. Special bulan puasa ni, Islam ni special sangat. Semuanya ada diskaun, ada bonus, satu malam al-qadar lebih baik daripada 1000 bulan, Ya Allah Ta'ala memang subhanallah mencurah-curah rahmat dia, pahala berlipat kali ganda. Puasa ni tak ada limit pahalanya, tuan-tuan. Allah Ta'ala sendiri balas direct, begitulah. Dan antara amalan yang terbaik, kita man fatara shaiman, tu hadis tu, barang siapa memberi juadah berbuka puasa, maka Nabi kata Allah beri dia pahala puasa orang tu. Bayangkan, yang puasa orang tu, kita puasa juga, dapat double puasa. Kalau seorang, kalau kita sponsor 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, bayangkanlah betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Dan Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami semua bukan yang mampu nak beri makan orang, bukan semua kami yang senang. Nabi kata apa? Walaupun dengan seteguk air je, seteguk air saja pun dah dikira memberikan orang juadah berbuka puasa. Maknanya kita yang mudah, maksud tabung masjid, tabung surau, sebagainya lah. Bayangkan tu pahala untuk kita memberi infak dalam bulan puasa. Jadi sidang hadirin sekalian, saya dengan ini saya mohon ampun maaf selama ini, dan terima kasih kepada tuan-tuan sidang hadirin sidang Jumaat Surau Al-Jawahar memberi saya peluang dan ruang di sini. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan insya-Allah tuan haji semua dan tuan-tuan ibu-ibu semua sihat walafiat, yang diberikan kekuatan kesihatan insya-Allah. Saya minta ampun maaf salah silap selama ini, dan saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Tahniah dan tahniah dah hampir-hampir ni. Tapi kita jangan putus asa, teruskan doa supaya kita dapat jumpa betul-betul Ramadan ni, tuan-tuan, dapat sama-sama. Kalau ada kekuatan, ada rezeki pergi umrah, masya-Allah bulan Ramadan ni. Tapi standby lah sekarang ni umrah, ya salam, padat, masya-Allah, dah macam haji dah.
Memang ramai sungguhlah. Tapi kelebihan bulan puasa ni, umrah di bulan Ramadan sama macam pergi haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang orang berebut tu. Arab-Arab berebut pahala umrah bulan puasa, ya, sama macam pergi haji dengan dengan Rasulullah. Subhanallah, besar pahala dia. Bayangkanlah, ya, Nabi pun dah tak ada di alam dunia ni, tapi ada pahala tu, pergi haji dengan Nabi. Bayangkan, besar pahala tu. Jadi kalau ada rezeki lah tuan-tuan, insya-Allah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, ya, yang bertakwa, ya, dan mudah-mudahan dapat beramal soleh insya-Allah dengan ikhlas insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jazaa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.